السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita berpeluang, diizinkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita meneruskan kuliah ataupun kelas kita pada malam ini. Tuan-tuan, pada malam ini kita sedikit mengambil kesempatan berada di hujung bulan Rajab, yang mana pada malam ini kita berada pada 27 Rajab. Maksudnya kita sudah berada pada hari-hari yang akhir daripada bulan ini. Suka ataupun tidak, kita bakal masuk ke dalam bulan yang terakhir sebelum kita menyambut Ramadan Al-Mubarak, bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya sebagai bulan manusia lalai padanya. Bulan Sya'ban, bulan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang ramai manusia lalai di dalamnya. Apa maksud lalai? Apa maksud manusia lalai? Yaghfulun nas di dalam bulan Sya'ban itu, kerana kata Nabi, manusia sedang menantikan Ramadan. Fokus dan semangat manusia itu tertumpu kepada bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu diabaikan. Dan kita nak tengok malam ini, tuan-tuan, masih lagi berkaitan dengan kelebihan, tetapi kita nak ambil ruang kita berada pada hari yang terakhir, sehari dua hari baki sebelum kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Apa sikap, sunnah, amalan dan tindakan Nabi apabila berada di dalam bulan Sya'ban? Pertama, tuan-tuan, kita dapati bahawa bulan yang paling banyak, kita tak boleh nafikan, apabila kita menyebut bulan Sya'ban, bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, bulan inilah yang paling banyak diriwayatkan bahawa Nabi berpuasa sunat di dalamnya. Maka sebab itu pada malam ini kita mengambil semangat itu, pengajaran daripada hadis Nabi tersebut, untuk kita belajar apa sikap, tindakan yang sepatutnya kita lakukan apabila kita masuk di dalam bulan Sya'ban, sesuai dengan panduan dan pedoman daripada junjungan kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sebelum kita masuk dalam bulan Sya'ban ini, kita belajar apa sunnah yang Nabi buat di dalam bulan tersebut.
daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Tuan-tuan kenal Usamah bin Zaid, yang mana kita tahu Usamah bin Zaid ni anak kepada Zaid bin Harithah, yang mana kedua-dua ini merupakan anak angkat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, qultu ya Rasulullah, lam araka tasum syahran min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Qal dhalika syahr yaghfulu an-nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, yang mana hadis ini dinilai hasan. Maksudnya boleh dijadikan hujjah, boleh berhujjah dengannya. Maksud hadis, kata Usamah bin Zaid, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasum syahran, aku tidak pernah melihat. Kata Usamah, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah mengetahui, aku tidak pernah mendapati bahawa engkau berpuasa paling banyak. Kata Usamah bagi tahu, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban berbanding bulan-bulan yang lain, hatta di dalam bulan Rajab. Kalau nak dibandingkan bulan Rajab dengan bulan Sya'ban berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Usamah, Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Bahkan sebahagian riwayat kata sebulan penuh. Dan kita akan bincang nanti perkataan sebulan penuh tu, apa maksud dia. Maksudnya tuan-tuan, pengajaran yang pertama apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam bulan Sya'ban, di antara amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi, baginda memperbanyakkan berpuasa. Jadi sebagai ahli sunnah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sewajarnya bercita-cita, sewajarnya berazam, memasang niat, bertekad untuk memperbanyakkan puasa sunat. Bagi sesiapa yang ada kelapangan, ada ruang dan peluang, apatah lagi dalam keadaan yang kritikal ini, kita agak terhad pergerakan kita, banyak kita berada di rumah, elok kiranya kita mengambil kesempatan ini beramal dengan sunnah Nabi, memperbanyakkan puasa. Jadi dalam bulan Sya'ban ini kalau kita tengok, Nabi berpuasa. Jadi mana-mana orang yang memang suka berpuasa, bila dia masuk dalam bulan Sya'ban, dia tambah lagi, dia banyakkan lagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Dzalika syahr yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan." Kerana bulan Sya'ban ialah bulan yaghful, ghaflah.
lalai. Ghaflah, ghafilun. Bulan yang manusia lalai padanya. Di antara Rejab dan Ramadan, bulan Syaban ni manusia lalai. Dan kata para sahabat di kalangan salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hadis ini mengajar kita sangat besar pahala kita beramal pada waktu orang sibuk dan tidak beramal. Tuan-tuan, Nabi kata dia berpuasa di dalam bulan Syaban kerana bulan itu manusia lalai. Boleh jadi kerana manusia excited nak sambut Ramadan, ataupun kerana mungkin manusia dah banyak beribadat dalam bulan Rejab, ataupun mungkin manusia tak nampak apa-apa kelebihan pada bulan Syaban, jadi manusia tak bersemangat. Nabi kata ketika manusia lalai tu kita pulun buat. Contoh apa tuan-tuan? Waktu apa yang paling sukar, paling jarang, paling sedikit manusia beribadat, tuan-tuan kena buat time tu. Antara contoh yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab. Ibn Rajab dia ada tulis satu kitab Lataiful Ma'arif yang berhubung dengan kelebihan-kelebihan amalan berdasarkan bulan-bulan Islam ni. Bulan Muharram apa kelebihan dia, bulan Syaban kelebihan apa, bulan Rejab kelebihan apa, bulan Ramadan kelebihan apa, hari ini kelebihan apa. Dalam tu dia kata generasi salaf, generasi sahabat, mereka akan semangat rebut peluang dan waktu ketika manusia lalai. Contoh tahajud. Tahajud ni pahala dia besar, ganjaran dia besar, waktu dia sangat mustajab, sangat hebat, kerana pada waktu itu manusia lalai. Kenapa manusia lalai? Kerana waktu itu manusia tidur. Hanya orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberikan taufik, yang diberikan hidayah, yang dipilih oleh Allah, dia bangkit di hujung-hujung malam untuk dia salat dan dia berdoa. Tapi kalau waktu, sebab itu kita tengok dalam banyak salat, salat apa yang paling besar? Salat subuh dengan asar. Sebab dua waktu ini manusia lalai dan sibuk. Sebab itu asar tu Nabi sebut tentang banyak kelebihan dan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat asar. Jadi tuan-tuan kena ingat, waktu orang lalai, waktu orang tak buat ibadat, waktu orang sibuk, waktu orang jauh daripada ibadat tersebut, kita bangkit untuk buat, kita dapat pahala yang besar. Itu satu pengajaran lah. Sebab itu tuan-tuan, saya dah jawab banyak tempat lah. Saya dah jawab banyak tempat. Cuma ada orang hantar video. Saya malas dah ni, main tua-tua ni kita nak jawab, nak berkelahi ni. Kalau dulu pantang lah, pukul 2 pagi pun kita mungkin jawab. Memang kita berkelahi. Tapi bila main pangkat-pangkat, dia usia ni bila kita semakin matang, kita jarang nak berkelahi lah. Jarang nak jawab. Tapi bila dia main, dia ada juga darah nak jawab. Dia ada semangat nak jawab tu. Dulu membujur lalu melintang patah. Pukul 3 pagi buku mengkik pergi. Tapi saya nak respon satu video. Ahli sunnah ni, ahli sunnah, kita mengajar manusia untuk bersemangat beribadah. Sekiranya sesuatu amalan itu sabit, sahih, memang dilakukan oleh Nabi
kita adalah orang pertama yang akan menyahut seruan itu, dan kita akan mengajak manusia untuk melakukannya. Sebab itu mana-mana amalan yang memang Nabi lakukan, kita akan hidupkan. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah senantiasa mengajak manusia untuk menghidupkan salat jamaah. Perlis negeri yang pertama membuka masjid untuk mengajak orang mendirikan salat berjamaah. Perlis negeri pertama yang apa? Membuka jamaah mengikut kapasiti besar masjid. Perlis negeri pertama yang merapatkan saf. Perlis negeri pertama yang membenarkan masjid-masjid dihidupkan sepenuhnya di dalam bulan Ramadan. Perlis negeri pertama yang membenarkan i'tikaf, tarawih dihidupkan dengan semaksimumnya. Kerana itu semua dilakukan oleh Nabi. Ada saja peluang, ada saja ruang, ada saja kebenaran, kurang kemudaratan, kita akan buat. Tiba-tiba ada sebahagian pihak yang dia kata pihak-pihak tertentu larang orang buat ibadat. Bahasa tu tak benarkan orang buat ibadat. Lagi berat tuduhan yang dia kata tu. Apa dia? Golongan-golongan ini nak menjauhkan manusia daripada agama. Tu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuan dia apa? Hak nu tak sahih, hak ni tak sahih, hak nu tak buat, hak ni Nabi tak buat. Ni bukan apa ni? Ni tujuan dia nak bagi orang tak buat, nak bagi orang jauh pada agama. Lah sekali tak buat apa. Sakan Pak Long. Sakan. Tuan-tuan, saya dah jawab banyak. Dalam hadis kita pernah baca. Saya nak jawab sikit dah, pasal saya nak jawab bab Syaban ni. Saya nak jawab sikit. Saya jawab banyak lah, saya nak jawab sikit ni. Dalam hadis kita pernah dengar beberapa orang sahabat yang dilarang, dibantah, ditegur oleh Nabi ketika mereka nak melakukan ibadah. Saya bagi 2-3 contoh. Satu, mari 3 orang laki-laki ke rumah salah seorang daripada isteri Nabi. Hadis ni masyhur. Rasulullah puasa macam mana? Ada hari dia puasa, ada hari dia tak puasa. Ada makan, dia makan. Ada tak ada makan, dia puasa. Malam dia buat apa? Dia sembahyang pukul berapa? Lepas isyak dia tidur. Hujung dekat nak subuh, 1/3 akhir malam, dia bangkit, dia salat lah. Lepas tu dia pergi sembahyang subuh. Apa dia jawab? Tuan-tuan tahu hadis ni? Dia berkata, aku fa'ana as-sum wala uftir. Dia dengar apa yang diberitahu oleh isteri Nabi itu. Dia kata apa? Dia kata, aku akan berpuasa dan aku tak mau buka. Aku nak puasa, aku tak mau buka. Tuan-tuan dengar bagi clear. Bukan aku nak buka, tak mau puasa. Dia nak puasa, tak mau buka. Nombor 1. Nombor 2, dia kata apa? Dia kata, aku fa'ana usalli wala arqud. Aku, kalau hang nak puasa tak mau buka, adapun aku fa'ana usalli wala arqud. Aku akan bangkit, bangun, mendirikan salat sepanjang malam, dan aku berjanji aku tak akan tidur walaupun sekejap. Yang ketiga, wa ana la atazawwajun nisa. Aku tak mau menikah. Sebab kalau menikah, aku akan kalut, aku akan sibuk dengan bini.
Nanti ada anak, aku akan kalut dengan anak. Jadi bila aku nak semayang, bila aku nak puasa, bila aku nak mengaji, aku tak mau menikah, aku nak pergi duduk tang mana-mana sorang-sorang, aku nak semayang, aku nak mengaji, aku nak puasa, aku tak mau bersabuk dengan orang. Tiga-tiga ni depa niat nak buat apa? Depa niat nak buat ibadat. Semua ni semangat nak buat ibadat. Saya nak tanya tuan-tuan, lagu Pak Long tu tanya. Semayang tak mau lena masuk neraka ke? Tu imam semayang tak mau lena masuk neraka ke? Takkan semayang sampai tak lena nak masuk neraka. Tengok gaya honam. Kita tanya, satu orang puasa tak mau buka, takkan kerana puasa masuk neraka? Takkan kerana puasa masuk neraka? Takkan kerana puasa masuk neraka? Tanya juga, kita tanya dia. Malaikat tanya, "Hei, hang pasal apa masuk neraka?" "Saya masuk neraka pasal saya semayang tak lena." "Hang masuk neraka pasal apa?" "Saya masuk neraka pasal puasa banyak." "Hang masuk neraka pasal apa?" "Saya masuk neraka ni pasal tak menikah, nak buat ibadat. Saya masuk neraka." Masuk neraka? Tuan-tuan tentu kata tak masuk. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berita ni sampai, cerita ni sampai, Nabi orang pertama, awwalun nas, nombor satu yang pergi tegur, yang pergi larang, yang pergi perbetul, yang pergi bantah. Nabi kata tak boleh. Kalau Pak Long ni ada masa tu, Pak Long ni mungkin dia kata apa Rasulullah ni semua tak boleh. Ni semua tak mau nak bagi orang sembahyang, nak suruh orang lena. Daripada orang lena biar orang sembahyang. Apalah Rasulullah ni, orang nak sembahyang pun tak boleh, dia nak suruh dia lena. Lagu tu kalau tak boleh sembahyang lena. Adakah itu maksud Nabi? Adakah itu maksud Nabi? Tolak hadis itu satu. Ambil satu contoh. Kenal Imam Malik. Imam Malik kenal? Malik bin Anas. Imam Malik ni bukan kecil punya anak. Yang kita dengar Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris yang meninggal 204 tu, siapa dia tok guru dia? Siapa dia guru yang paling dia sayang, yang paling dia cinta, yang paling banyak dia mengaji? Imam Malik bin Anas. Satu hari Imam Malik, orang tanya dekat dia, Rasulullah miqat di mana? Asy-Syatibi bawa riwayat ni dalam kitab dia Al-I'tisam. Tak apalah, tuan-tuan tak payah tahu kitab mana. Cerita tu penting. Orang tanya Imam Malik, Nabi niat umrah tang mana? Nabi niat di mana tuan-tuan? Orang Madinah niat di mana? Tuan-tuan duk pergi umrah banyak kali. Orang Madinah, kalau tuan-tuan daripada Madinah masuk Madinah, lu orang pergi niat di mana? Bir Ali. Tuan-tuan sebut Bir Ali, kita pakai Bir Ali lah. Zulhulaifah. Keluar sikit daripada Madinah, lebih kurang takriban lah, lebih kurang 10 km, ada satu masjid tuan-tuan mengerti tentu kan? Di situ Imam Malik kata. Imam Malik kata di situ Nabi miqat di Bir Ali, di Zulhulaifah. Hang keluar sikit daripada masjid ni, depan tu sikit. Laki-laki ni kata apa? Laki-laki ni kata, Nabi miqat di Zulhulaifah, adapun aku nak miqat di sini, di masjid Nabi. Zulhulaifah dia jauh sikit. Masjid Nabi tu awal sikit lah. Pasal masjid Nabi keluar sikit pada sana, lebih kurang 10 km baru sampai Zulhulaifah. Tuan-tuan dapat tak? Dia nak miqat lagi jauh ke lagi awal? Lagi awal. Lagi awal bagus ke tak? Tuan-tuan macam ni lah. Lohok berapa? 1,5. 1,5. Semayang pukul 6.30 lohok boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Pasal keluar waktu.
sayuk tak bagus. 10.30 sembahyang awal. Takkan pasal sembahyang awal masuk neraka cikgu. Malaikat tanya, hang masuk neraka pasal apa? Sembahyang lohor awal. Pukul apa? 10.30. Patut bagus lah. Kalau kita pakai logik yang Pak Long ni bagus ke tak bagus? Awal bagus ke sayur bagus? Awal bagus. Sembahyang awal masuk neraka lah. Tuan-tuan kata awal sangat. Awal sangat pun tak boleh ke? Nak suruh sembahyang ke tak? Tuan-tuan, satu orang sembahyang pukul 10.30. Tuan-tuan pergi tegur dia. Hang sembahyang apa? Duha ke? Bagus. Tak sembahyang lohor. Sembahyang lohor pukul 1.30. Ni masalah orang nak sembahyang awal pun tak boleh. Orang tak sembahyang langsung pun tak boleh. Bersapuk lah. Imam Malik tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata hang nak miqat di masjid, Nabi miqat di sana. Jangan buat. Imam Malik kata jangan buat. Aku bimbang engkau dikena atau terkena ditimpa fitnah. Satu benda yang buruk, bala, musibah akan kena pada hang. Dia kata apa fitnah yang nak kena pada aku? Aku tambah berapa batu, ya berapa kilometer je. Aku buat awal lagi. Dia duk pertahan lah, dia kata dia miqat tu awal lagi daripada miqat Nabi. Nabi miqat sana, dia miqat tang ni. Nabi niat hujung tu, dia niat hujung tang ni. Maksudnya dia lagi awal pada Nabi. Dia tanya Imam Malik, fitnah apa? Masalah apa? Tang mana salah? Tang mana silap? Silap tang mana? Apa masalah dia? Dia tanya Imam Malik. Seolah-olah Imam Malik larang dia miqat awal. Imam Malik jawab satu soalan, kita kena pasak dalam kepala kita tuan-tuan. Ini prinsip kita. Imam Malik kata bukan masalah awal jauh. Bukan masalah baca Yasin tak baca Yasin tu. Dah, bukan masalah tu. Depa silap faham, depa tak faham. Bukan masalah tu. Bukan masalah baca Yasin tak baca Yasin. Bukan masalah selawat tak selawat. Bukan masalah tu. Masalah apa Imam Malik kata? Imam Malik jawab apa? Aku tidak tahu, kata Imam Malik, apakah musibah, apakah fitnah, apakah benda yang lebih besar, yang lebih buruk daripada hang buat satu amalan kemudian hang sangka masalahnya di situ tuan-tuan. Masalahnya di situ, bukan pada bacaan Yasin, bukan pada salat hajat, bukan pada selawat. Tak, no, itu semua amalan disuruh, itu semua amalan yang bagus. Masalahnya apa? Imam Malik dah tolong jawab, Imam Malik dah explain, Imam Malik dah bagi tahu. Masalahnya apabila hang miqat awal daripada tempat Nabi, tangnu tempat Nabi, hang buat tang ni, masalah dia apa? Masalah dia hang menganggap, menyangka bahawa ada sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan. Di situ masalah. Saya tanya tuan-tuan lah, saya nak tutup dah ni, pasal saya nak baca hadis ni. Saya tanya tuan-tuan, bila Nabi tak buat, tuan-tuan tak payah pening kepala. Soalan simple question. Bila Nabi tak buat, kita buat, apa makna? Apa makna? Nabi tak buat, kita pergi buat, apa makna? Nombor satu, kita akan sangka kita lebih baik, lebih tahu, lebih pandai daripada Nabi. Itu ya. Pasal tu Abdullah bin Mas'ud bila dia masuk dalam masjid, dia tengok orang duk keliling tu, duk berzikir ramai-ramai tu, yang hingar tu, dia kata apa? Kam min muridin lil khair. Berapa ramai orang yang semua bagi tahu kata dia niat baik, tujuan baik, tak boleh apa? Pasal amalan itu tak kena dengan amalan Nabi. Bukan masalah amalan tu, bukan masalah perbuatan tu, masalah dia buat sesuatu yang tak ada contoh daripada Nabi. So tuan-tuan, beware, hati-hati dengan cakapan kita. Imam Malik kata bila hang buat miqat di sini, aku habaq kata Nabi tangnu, Nabi buat di sana, hang buat di sini, artinya hang kata yang Nabi tu tak berapa nak kemah, yang hang lagi kemah. Pasal tu hang tak mau ikut. Itu buah dia. Itu perkataan Imam Malik.
So tuan-tuan, kita sambung. Saya nak kempen tuan-tuan malam ni apa dia? Masuk saja 1 Syaban, tuan-tuan pulun. Yang mana ada kesihatan, yang mana ada kemampuan, ada kekuatan, terus masuk saja 1 Syaban, pecutan, semangat. Kita puasa ramai-ramai. Masjid kalau ada duit lebih, kalau ada ruang lebih, ada masa lebih, buat iftar. Nak galakkan orang puasa, iftar. Kadang-kadang orang dia tak mau puasa, dengar masjid nak buat iftar, dia pun puasa. Dia tak boleh makan peri. Tak apalah, biarlah niat tak betul pun. Kadang-kadang dia kata, aku nak pergi buka puasa, aku segan. Kalau aku tak puasa, aku puasa biar kan. Tak buat hari-hari pun tak apa, buat Isnin Khamis ke, Isnin saja ke. Dan orang-orang yang nak bagi sedekah, ambil peluang ni kan. Orang puasa tak amal tuan-tuan kan. Tuan-tuan bagi iftar. Okey, kita masuk. Nabi kata apa? Nabi kata wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Salah satu reason kenapa Nabi banyak berpuasa di dalam bulan Syaban, why? Pasal apa? Nabi bagi tahu dalam hadis ni, Nabi kata sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan diangkat oleh Allah, turfa, diangkat oleh Allah pada bulan Syaban. Di kalangan para ulama mereka sebut apa? Tuan-tuan kena ingat lah, amalan ada yang diangkat secara harian. Setiap hari tuan-tuan duduk semayang ni, tuan-tuan duduk puasa, duduk buat amalan ni, diangkat pada waktu asar. Tadi asar tadi, yang hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Hari ni punya amalan waktu asar tadi naik. Sebab itu generasi sahabat mereka susah hati kalau mari petang, mari waktu asar. Pasal asar ni dia panggil shift, pertukaran shift. Dia nak masuk hari lain. Jadi apa sahaja yang kita berbuat daripada subuh tadi ni, apa sahaja amalan tuan-tuan bermula daripada subuh tadi, diangkat pada waktu asar. Jadi kita bimbang tuan-tuan, berapa banyak amalan kita yang diangkat. Pasal itu kita tak mau nak bermasalah, kita tak mau nak bertelingkah, kita tak mau nak berbalah ni. Ini semua kadang-kadang melarikan fokus kita. Kita nak buat amalan, kita nak fokus nak buat amalan yang sahih. Nampak tuan-tuan? Okey. So reason, alasan kenapa Nabi berpuasa banyak di dalam bulan Syaban, apa dia? Kerana amalan diangkat pada bulan Syaban. Dan Nabi kata fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku suka, kata Nabi, aku suka, aku cinta sekiranya ketika amalan aku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Pasal Allah bila dia sebut dalam hadis-hadis, bila kita amalan report naik pergi dekat malaikat, bawa report kita, malaikat tanya apa? Ni macam tuan-tuan malam ni main mengaji, malaikat catat kan. Kita baca hadis Bukhari. Bila naik apa Tuhan tanya? Tuhan tanya apa? Masa engkau tinggalkan hamba aku waktu subuh, dia naik kan, malaikat subuh naik, turun malaikat lain. Allah tanya apa? Masa engkau tinggalkan hamba-Ku, apa yang dia sedang buat? Jadi kalau waktu subuh malaikat naik, Allah tanya, dia jawab, aku tinggalkan hamba-Mu dalam keadaan dia mendirikan salat. Satu lagi bila asar. Jadi kalau kita semayang 2 waktu tu, report kita clear. Dia naik tadi pun semayang, waktu dia tinggal kita pun semayang, dua-dua bagus. Dia naik tadi pun tak bangkit lagi, turun pun tak bangkit lagi. Jahannam. Macam orang tanya, hampir rumah haji tu dia duduk apa? Aku pi petang duduk mengaji, pagi esok aku pi pun dia duduk mengaji lagi. Allah, kita dengar sejuk perut. Tuan-tuan macam tuan-tuan pergi rumah ustaz, hampir rumah ustaz ada apa? Pi bini dia kata, Ustaz nak gerak. Gerak apa hampir? Pukul 8 semua tak bangkit. Kan? Bini dia kata, Ustaz tak tahu nak boleh bangkit tak boleh bangkit. Pasal dia pukul 12 baru nak bangkit.
Lepas tu nak jadi amil, nak jadi tu imam ke apa yang berurusan dengan masyarakat, bangkit mau nampak pasal orang nak sign borang. Bini tak boleh tolong sign. Dia tak saya kalau orang cari aku lena hang tolong sign bagi pihak, tak boleh. Nampak? Sambung balik. So tuan-tuan, okey. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah cerita, Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yufṭir. Nabi ni dia puasa dalam bulan Syaban sampai kami kata dia macam tak buka. Artinya apa? Dia puasa banyak. Wa yufṭir hatta naqul la yasum. Nabi ni dia balance. Kami tengok dia rajin puasa, kami kata dia macam tak buka. Tapi bila kami tengok dia makan, kami kata macam dia tak puasa. Artinya apa? Balance. Pasal tu ada sahabat kan yang mai kata dia nak puasa wisal, dia nak puasa setiap hari. Nabi kata jangan, nanti hang tak larat. Orang nak puasa, Nabi kata jangan, nanti tak larat. Nabi bagi choice, Isnin, Khamis, 3 hari sebulan, apa lagi, hari-hari putih apa semua. Last sekali Nabi kata maksimumnya ambil puasa Daud. Puasa yang paling Tuhan cinta, puasa Daud. Sehari buka, sehari tutup. Dia ambil waktu di hujung usia dia menyesal lah sikit. Dia kata aku rasa berat. Kalaulah aku ambil pilihan awal yang ringan sikit. Nabi kata jangan buat satu benda yang akhirnya kamu jemu sebelum Allah jemu. Allah tak jemu kata Nabi, tapi kamu akan jemu. Pasal tu Nabi suruh kita buat sikit. Kalau tuan-tuan baca kitab Al-Imam Nawawi yang terkenal tu, nama Riyadhus Salihin tu, ada satu kitab Imam Nawawi tulis Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, nama kitab tu. Dalam kitab tu ada satu bab, Nawawi himpun hadis-hadis, ada satu bab. Bab tu cukup cantik. Kalau kita boleh mengaji, best. Bab apa tuan-tuan? Al-Iqtisad fit Ta'ah. An-Nawawi rahimahullah wafat tahun 676. Dia kata apa dalam kitab tu, satu bab dia letak chapter Al-Iqtisad fit Ta'ah, bab bersederhana dalam melakukan ibadat. Dalam tu dia bawa hadis-hadis yang menunjukkan Nabi larang melampau dalam ibadat. Hadis perempuan semayang ikat di tiang, dalam bab tu lah. Hadis yang apa, orang semayang tak mau lena, dalam bab tu lah. Hadis yang kata apa, sampai menyeksa diri, dalam hadis tu, dalam bab tu. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, kata Aisyah, fama ra'aitu, ni kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala as-siyam syahr illa Ramadan wa ma ra'aituhu akthar. Aisyah kata very clear, dia duduk dengan Nabi, dia tidur dengan Nabi, satu rumah dengan Nabi, siang malam dengan Nabi, pagi petang dengan Nabi, banyak. Tak payah cerita panjang, Nabi wafat di dada dia. Nabi menghembuskan akhir hayat dia, nafas dia yang terakhir di pangkuan Aisyah. Tak ada orang yang lebih kenal Nabi daripada Aisyah. Aisyah kata, aku memerhatikan Nabi, aku tidak melihat dia berpuasa penuh kecuali Ramadan. Tuan-tuan jangan tanya, jangan duk buat leceh. Jangan duk buat leceh. Orang Penang kata jangan duk buat leceh ustaz. Ustaz pergi angkat tangan tanya, pasal apa puasa Ramadan penuh? Oh, jam. Tuan-tuan jangan tanya soalan tu. Malu kita orang paling. Pasal apa Ramadan penuh? Ramadan penuh lah wajib. Nombor satu. Tapi Aisyah kata yang penuh, complete, 30 day full Ramadan. Second, lepas daripada Ramadan no argument, wajib, fardu, tak ada choice, no excuse.
Second, apa dia? Aisyah kata nombor 2, bulan yang jatuh nombor 2. Nombor 2 lepas Ramadan. Kira sakanah. Dia kata wa ma ra'aituhu akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Tidak ada bulan yang paling banyak aku melihat Nabi berpuasa di dalamnya, akthar, paling banyak nak dibandingkan dengan bulan-bulan lain kecuali Ramadan, bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni ada dalam Bukhari bab saum Sya'ban. So apa lagi kita tunggu tuan-tuan? Tadi dah ada hadis Nasa'i, kemudian mari pula yang kedua kita baca hadis Bukhari. Ada pula nanti dalam hadis Muslim. Hadis Muslim juga sama daripada Abu Salamah. Abu Salamah kata apa? Nabi SAW berpuasa banyak di dalam bulan Sya'ban. Nampak? So ada 2-3 hadis yang menunjukkan Nabi SAW banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Clear? Jadi masuk bulan Sya'ban tak payah duduk bincanglah. Kita bincang sebelum Sya'ban, tinggal 2 hari lagi. Bulan ni 29 ke 30 saya tak pasti, tapi lebih kurang sehari 2 hari lah, pasal ni dah 27 dah. Masuk je bulan Sya'ban ni, bulan ni tuan-tuan nak kena pergi beli dah apa kurma ke apa semua, depa duk kempen lah. Boleh lah untuk buat persiapan. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, para ulama berbeza pandangan kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Ini dia panggil aqwal, qaul di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama. Pasal apa Nabi banyak? Nombor 1, dah banyak pandangan lah. Nombor 1 tuan-tuan, ni saya sebut pendapat. Yang confirmnya apa? Nabi banyak puasa. Pasal apa? Pasal apa Nabi banyak puasa tu? Ada lebih 4-5 pendapat. Kita wajar tahulah, kita kena ambil tahu pasal apa. Ini sebahagian daripada ilmu. Jadi sebelum saya nak jawab ataupun saya nak huraikan alasan kenapa Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban, kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita tengok sedikit, kemudian kita tangguh kelas kita, insya-Allah ta'ala. Okey tuan-tuan, kita tengok sedikit pandangan-pandangan yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan kenapa Nabi banyak berpuasa. Ada beberapa pandangan, tapi kita dah dengar tadi, salah satunya kerana Nabi SAW sendiri sebut bulan itu manusia lalai padanya, yaghfulun nas. Yang kedua, turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kenapa? Manusia lalai padanya. Ketika manusia tidak bersemangat, kita ambil ruang dan peluang itu. Yang kedua, amalan diangkat. Nabi suka diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Ada juga di kalangan para ulama yang menyebut apa? Kenapa Nabi SAW berpuasa banyak di dalam bulan Sya'ban? Antaranya, satu, kerana ramai isteri-isteri baginda mengqadha puasa. So dia raikan. Sebab orang yang tak ganti, dia luas. Ganti puasa ni dia luas. Kita boleh ganti sampai bulan depan lah. Siapa yang tak ganti lagi, dia ada sebulan lebih lagi. Sebulan lagi lah untuk ganti. Last, pecutan yang terakhir. So dia boleh ganti dan dia boleh dapat pahala puasa sunat. So isteri-isteri Nabi ni banyak ganti pada bulan Sya'ban, jadi Nabi pun puasa. Tuan-tuan kalau nak ambil teladan tu bagus ya. Isteri tuan-tuan ganti, tuan-tuan pun puasa juga sama. Jangan tuan-tuan dia puasa, tuan-tuan balik dia tahan puasa, tak payah masak lah. Betul macam mana abang nak makan, tak apa aku pesah ke diri. Dia nak makan di kedai, dia takut COVID. Dia pun pergi kedai nasi kanak, dia tebus sotong sikit.
fishball 2 biji, buat ayam goreng sikit, kuah campur. Balik mai kawan ni duk ganti, dia buka dia dah hang bau hang teka si kendak mana. Punya tak guna punya lelaki. Patut morai lah pergi makan dalam hutan getah mana kau mai banglo di masjid ajak tok imam kali kau. Aku nak beli kat hang pun dah hang ganti. Tadi masa aku duk beli aku duk terbayar lauk yang hang suka. Yang dia nasi kandang pun tanya, hari ni sebungkus tak beli kat bini. Dia ganti. Dan kita kena bagi moral support lah. Kita pun bersama-sama. Ini mentang-mentang kawan tu habis nasi kandang. Dia tahu tadi aku nak beli, tengok pas sembuk dengan rojak sedap pula, aku beli pula ni. Aku tak apa aku nak makan ni. Tak, dia nak kata apa? Tak apa aku nak makan depan hang ni. Pak sembuk ni, oi sedap pak sembuk ni. Tak apa nanti hang habis ganti aku beli habis kat hang. Tak tahu bila nak habis. Kan? Tak mau. Okey, tu satu pandangan. Yang kedua, dikatakan Nabi sallallahu, ini riwayat-riwayat yang agak lemah dan pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Yang kedua dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia himpun puasa sunat, dia pergi bawa ke depan dalam bulan Syaban. So yang 3 hari ataupun ada puasa-puasa sunat dalam bulan-bulan lain tu, dia carry forward. Ada pandangan yang sandarkan kepada riwayat yang seperti itu, kan? Okey. Jadi dia bawa yang puasa bulan lain tu, sunat-sunat tu dia himpun dalam bulan Syaban tu yang jadi banyak dalam bulan. Itu antara pandangan, kan? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, itu pandangan-pandangan yang disebut di dalam sebab kenapa Nabi berpuasa. Tapi tak apalah, whatever pun sebab dia, yang confirm memang dia banyak puasa, cukup. Okey, number 2, last. Saya kena explain, pasal nanti tuan-tuan akan tanya atau tuan-tuan mungkin akan jadi isu. Di dalam bulan Syaban ada 2 subtopik yang menjadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Yang pertama, isu apa? Berpuasa 15 Syaban ke atas. Itu isu pertama. Kita akan settle dalam masa tak sampai seminit. Yang kedua, isu yang kedua, saum yaumus syak, puasa sehari atau 2 hari sebelum 1 Ramadan. Makna lebih kita boleh kata 29 dengan 30 atau 28 dan 29. Pasal dalam Islam dia akan jadi 1 bulan, dia kira 29 atau 30. Dia tak ada 31. Dia tahu bulan ni, tahun ni kita puasa Ramadan panjang sikit mungkin pasal Covid kot. Berapa hari? 31 kali ni puasa Ramadan. Tak ada. Yang ni mungkin kalender Tanglung. Kalender kuda. Dia ada 29 atau 30. Ada orang kata tahun ni kita puasa tak cukup sebulan. Awak pasal apa? Takat 29. 29 pun dia kira sebulan. 30 pun dia kira sebulan. Okey. Balik pada tajuk kita. Hadis yang pertama yang jadi isunya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idzan tasafa, apabila masuk nisfu. Nis ni maksudnya half. Nisfu ni maksudnya separuh. Apabila masuk separuh, dalam bahasa Arab ni, dia kadang-kadang separuh ni dia kata nisfu. Kadang-kadang ba'du. Dia ada banyak term. Nisfu ni artinya 15 lah. 15 ke atas tu. Fala tasumu. Jangan puasa. Jangan puasa. Itu yang isu 15 ke atas tu boleh puasa ke tak? Okey, itu satu. Yang kedua, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata dalam riwayat Muslim, la taqaddamu. Saya kena bagi tahu pasal tuan-tuan tahu nanti orang bincang, bukan tak boleh puasa ke 29 30. Betul, ada hadis memang tak boleh. Perbincangan tu tak apalah, tapi kena tahu hadis kena ada. Nabi kata la taqaddamu Ramadan, jangan dahulukan bulan Ramadan bisawm yaumin wala yauman, sehari atau 2 hari. Jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum 1 Ramadan. Jangan.
Jangan. Hadis Muslim yang kita sebut sebagai hari Syak. So inilah hadis yang menjadi punca kepada isu tak boleh puasa tu. Nampak? Okey. Mudahnya mazhab Syafi'i dia kata siapa yang tak puasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dia tak puasa. Tahu 16 dia pergi tangkap. 16 tu dia pergi tangkap. Tak boleh. Haram ataupun sebahagian kata makruh. Tahu. Haram. Fala tasumu. Tapi kalau memang dia puasa daripada awal, tak apa. Kalau dia puasa daripada awal, tak apa. Tapi kalau dia tiba-tiba duk tak ada angin, tak ada ribut, tak ada hujan, tak ada apa, 1 sampai 15 dia tak puasa, 16 dia pergi puasa. 16 hari bulan dia pergi beli kotiau pukul 12. Bini dia tanya, apa siapa abang beli kotiau? Nak makan pukul apa? Makan sup. Puasa apa? Puasa 16 Syaban. Sebelum ni tak puasa? Dia kata aku training awal. Tak boleh. So dia kena daripada awal. Pasal tu orang yang kalau dia puasa daripada awal tak ada isu. Siapa yang puasa daripada awal tak ada isu. Yang kedua, siapa yang memang puasa Isnin Khamis sampai berapa belah hari bulan pun no problem. Pasal dia bukan kira berapa belah, dia kira berapa hari bulan, dia kira Isnin dengan Khamis. Melainkan kalau masuk 15 hari bulan tak ada hari Khamis. Faham tak? Isnin Khamis. Satu lagi orang yang memang puasa sehari buka sehari tutup. Sehari buka sehari tutup. Maksudnya bukan orang yang sengaja terjun pi 15 tu. Jadi macam tuan-tuan yang memang duk puasa hari-hari Isnin, Khamis, 13, 14 apa semua ni jalan macam biasa. Tak ada isu. Okey? Cuma 2 hari sebelum tu stop. 2 hari sebelum tu stop. Tu pun ada pengecualian. Siapa dia? Hak jenis puasa bukan kebetul, bukan saja-saja. Contoh 29 jatuh hari Khamis. Dia memang duk puasa hari Khamis, dia boleh puasa. Atau 29 jatuh hari Isnin, dia memang duk puasa Isnin, jalan. Pasal hang bukan bersabit 29, hang kih Isnin, jalan. So itu dia punya pencerahan dia. Tadi kata Nabi puasa penuh, macam mana pula ni? Tuan-tuan kena faham. Maksud aksar, maksud banyak, artinya banyak, tapi tidak semestinya full. Jadi kalau satu orang tu dia banyak berpuasa, contoh bulan Rejab berapa hari hang puasa? 2 hari. Jadi bulan Syaban 10 hari, banyak, dia ikut sunnah. Pasal apa? Dia banyak berpuasa pada bulan Syaban, tapi bukan semesti full month tu, sepenuhnya tu taklah. Okey, Ustaz, kalau saya jenis memang puasa tak boleh, Ustaz cerita pilih hadis tinggi ke langit ke apa, saya puasa ni minta maaf. Ni hak Ramadan pun saya duk getak lutut dah ni. Saya jenis pukul 9 perut getak. Pukul 10 nenek jadi pecah peluh. Ni pun saya nak kena pergi test, bukan test COVID, test gastrik duduk mai dah, angin duduk mai dah ni. Tak ada 1 Syaban dia naik ketui angin dah. Kacau satu kali. Orang macam ni tuan-tuan, orang macam ni. Saya nak habaq macam ni. Kut-kut saat ni tuan-tuan, saya nak main kuliah lagi. Selalu lepas hari kuliah subuh dia ajak pergi sarapan. Mai bulan Syaban, dia jangan ajak ustaz. Mesti dia puasa. Tanya dulu. Okey? Ataupun siapa yang duk hantar makan pun semua, dia kata bulan Syaban hanya duk hantar apa ustaz? Dia ceramah malah tu nak pecah mic suruh puasa. Tanya dulu. Boleh jadi dia tak puasa langsung. Ajak lain tuan-tuan, ajak ilmu, buat satu lain. Ni saya jujur. Saat lagi saya ceramah, tuan-tuan duk lalu, dia kata pagi kemarin aku nampak di market, pagi ni aku nampak di Asaga, pagi ni aku nampak di bapa terletak Bondo. Bila yang dia puasa? Tuan-tuan, saya cerita ni, saya nak habaq ni. Benda sunat ni,
Dia anugerah Tuhan. Allah bila dia bagi rezeki, pasal itu orang yang boleh semayang malam, rezeki dia. Rezeki ni selalu saya sebut ajaib. Ada manusia yang Tuhan bagi anak ramai, tapi Tuhan tak bagi duit yang banyak. Ada orang yang Tuhan bagi kepandaian, ilmu, tapi Allah tak bagi harta pada dia. Allah membahagi-bahagikan rezeki mengikut kesesuaian dan pilihan dia. Kau tuan tengok dia tu, dia ni pandai ustaz, tapi dia taklah kaya mana. Kau ni dia tak orang pandai, tapi dia kaya. Tuhan atuk, Tuhan beda. Sebab itu bila kita sebut tentang amalan sunat, amalan sunat ni suatu benda yang Tuhan agihkan mengikut pilihan dia. Pasal itu setiap orang tak sama amalan sunat dia. Kita berusaha untuk buat apa sahaja yang Nabi buat, tapi demikian Allah jadikan tabiat manusia. Satu orang tuan-tuan tengok dia rajin baca Quran, tapi tuan-tuan jangan duk pergi minta sedekah dekat dia. Ada. Jangan. Dia tahan nak suruh aku mengaji, hang suruh. Tapi hanya duk main habang kata masjid nak buat wakaf, nak perbaik bumbung ke apa, hampir cari orang lain. Ada. Habang je tadarus bukan apa-apa, dia main. Tapi nak habang kita masjid nak pakai sikit dia 3,000 hang nak bagi apa dah. Ada orang dia mungkin rajin sedekah tapi dia tak rajin bab lain. Tengok, ajaib. Ada orang dia sembahyang sunat. Dia tak aku ajak sembahyang aku boleh buat, tapi bab puasa aku tak boleh. So kita tak boleh pasal tu amalan sunat kita tak boleh compare. Kita tengok tuan-tuan suami isteri. Tengok suami isteri. Tengok suami isteri. Isteri akan lebih tang mana? Isteri rajin sembahyang sunat. Isteri rajin puasa sunat. Isteri rajin tau puasa sunat, mayang sunat. Suami, tengok tanya suami dia. Suami hang rajin. Aku duk mekik seorang. Puasa, aku duk puasa seorang. Mengaji, aku duk mengaji seorang. Suami hang duk buat apa? Dia lebih balik. Dia kalau ada ibu tunggal mana-mana dia akan pergi tolong awal. Dia lebih tentu. Dia kalau ada anak yatim ke janda ke apa, kematian isteri ke apa, dia akan pergi bantu. Dia memang waktu cepat. Tengok. Nampak tuan? Tuan faham tak? Rezeki. Ada orang dengan anak yatim dia baik kan? Dengan anak dia tak apa nak baik. Tuan tak tahu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, ini soal peribadi. Kita dapat ilmu, kita amal, kita buat. Kita jangan compare, kita bimbang. Apabila kita buat satu amalan, kita tengok orang lain tak buat dalam soal sunat, kita rasa diri kita ujub, lebih baik. Akhirnya orang yang tak buat itu di sisi Allah lebih mulia kerana dia ikhlas. So tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan tuan-tuan rezekikan, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk buat puasa bulan Syaban ni, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Terkasar bahasa, tersilap fakta, terlanjur kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.